Okey, seterusnya kita teruskan kepada sesi berikutnya. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kini majlis mempersilakan Dr. Maya Mazrin binti Yahya, Pakar Perunding Pembedahan Endokrin dan Payudara, merangkap Ketua Jabatan Sejeri Pusat Pengajian Sains Perubatan Kampus Kesihatan USM untuk demonstrasi pemeriksaan sendiri payudara PSP. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua peserta dan juga semua penceramah dan juga AJK yang ada pada hari ini. Saya amat berbesar hati kerana dapat bersama anda dan juga anda semua dapat bersama kita hari ini pada hari cuti kata Prof Ju tadi untuk menambah pengetahuan kita mengenai kanser payudara ataupun kita panggil cakna payudara itulah, dan juga rakan-rakan. Saya akan rasanya Ulusi akan share sebentar lagi video tentang pemeriksaan payudara dalam 10 minit. Selepas itu kita akan buka untuk soal jawab jika ada. Tapi saya nak minta maaf awal-awal kerana mungkin saya ada sedikit kesilapan dalam memahami tugasan. Saya buat untuk pemeriksaan payudara kepada orang lain, tetapi sama saja kalau untuk diri sendiri pun, kecuali mungkin caranya saya akan explain nantilah ya. Kita tengok dulu yang ada ni. Okay, Kak Su. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Dr. Maya Mazrin binti Yahya, Pakar Bedah Payudara dan Endokrin dari Hospital University Science Mission. Hari ini kita akan belajar cara-cara untuk membuat pemeriksaan payudara. Apabila kita didatangi dengan wanita yang mempunyai permasalahan payudara, selepas mereka berkata yang mereka mempunyai ketulan ataupun apa-apalah yang menyebabkan mereka gusar tentang payudara mereka, kita akan mengambil cerita seperti bilakah benda itu berlaku, adakah sebelum ini dalam keluarga begini, begitu. Selepas selesai pengambilan sejarah keluarga dan sejarah pesakit sendiri dan sejarah payudara itu sendiri, kita akan mulakan dengan pemeriksaan. Cara memeriksa payudara dimulakan dengan inspection atau nama bahasanya ialah pemerhatian. Kita akan perhatikan payudara dari depan secara, kerana pesakit akan berada di sebelah di atas katil ataupun di atas kerusi dan puan berdiri di belah kanan pesakit. Kita akan minta pesakit sama ada baring ataupun duduk pun boleh, sebab mungkin kalau tiada kerusi atau ada katil ataupun kerusi, kita boleh buat secara mana yang sesuai. Mula-mula kita akan buat pemerhatian, pandang kiri dan kanan daripada payudara yang dapat dilihat. Selepas itu kita akan meminta pesakit mengangkat kedua-dua belah tangan melepasi kepala supaya kita dapat melihat sama ada payudara ini naik sekata ataupun tidak. Sambil itu kita lihat sama ada puting ini adalah simetri, berada di tempat yang sama di kiri dan kanan ataupun tidak. Sambil itu lihat juga kalau ada lekukan-lekukan seperti ini ataupun ini semasa pesakit mengangkat tangannya dua-dua ke atas. Selepas itu kita akan beralih kepada pemeriksaan yang mana kita meminta pesakit membuat cekak pinggang. Apabila kita mencekak pinggang, mula-mula letakkan saja tangan secara lembut pada pinggang. Sambil itu kita lihat pada payudara. Dan selepas itu kita minta pesakit tekan di pinggang supaya muscle ataupun otot di dada itu menjadi ketat. Jadinya apabila dilakukan cekak pinggang secara menekan itu, kita akan nampak jika ada ketulan yang lebih padu ataupun lebih kelihatan apabila dilakukan cekak pinggang yang menekan pada pinggang itu, kerana
ada ketulan yang melekat pada otot dan akan kelihatan lebih ketara apabila dilakukan maneuver yang sedemikian. Kita mulakan palpation tadi dengan payudara yang mana pesakit adukan belah kanan. Kita akan mulakan dengan payudara sebelah kiri, payudara yang normal dahulu. Okey, kita mulakan dengan pusingan jam daripada luar ke dalam supaya kita tidak tertinggal mana-mana kawasan. Secara perlahan-lahan saya buat ni laju sedikit. Okey. Selepas itu kita boleh juga membuat secara zigzag supaya kita tidak kelihatan tertinggal yang mana-mana. Cara ketiga adalah secara wedge, daripada luar ke dalam, luar ke dalam, luar ke dalam, luar ke dalam, mengikut segmen payudara tersebut supaya kita tidak tertinggal mana-mana. Saya harap kita dapat belajar satu daripada teknik ini, dan teknik inilah yang kita guna daripada awal sehingga akhir. Sebab jika kita bertukar-tukar teknik daripada pusingan jam, zigzag dan juga wedges, kita takut terlupalah yang mana-mana kawasan yang patutnya kita periksa. Selepas melakukan palpation, kita boleh bertanya kepada pesakit yang mempunyai aduan mengenai keluaran cairan daripada puting untuk membantu kita memicit putingnya supaya kita boleh lihat sama ada cecair itu datang daripada satu saluran susu ataupun daripada banyak saluran susu, dan apakah yang keluar dari cairan puting tersebut. Adakah cecair kuning, adakah cecair campuran darah ataupun nanah. Selepas pemeriksaan secara pemerhatian dan juga palpation ataupun sentuhan, kita akan teruskan dengan pemeriksaan bawah ketiak yang mana ada kelenjar yang mungkin akan mempunyai anak-anak payudara, kanser payudara yang telah pergi kepadanya. Cara memeriksa kelenjar di bawah ketiak ini adalah dengan membuat pemeriksaan secara menggunakan hujung jari, dan kita kena berada di sebelah pesakit yang mana mungkin menggunakan jari belah kanan untuk bawah ketiak sebelah kiri, kerana kita akan menggunakannya untuk masuk ke bahagian dalam. Begitu dan begitu. Untuk yang ini kita buat secara sedikit sahajalah mungkin, disebabkan oleh kadang-kadang kita mungkin tidak dapat merasanya, tapi tak apa, untuk awareness ataupun untuk kesedaran sahaja. Dan di belah kanan pula kita gunakan tangan dan hujung-hujung jari di sebelah kiri untuk membuat pemeriksaan yang sama, sebab kita berada di hadapan pesakitnya. Gitu. Seterusnya adalah kelenjar yang mungkin ada pada kawasan pangkal leher dan juga di bawah tulang gagah ini. Kita periksa daripada belakang pesakit. Kita berada di belakang pesakit dan kita periksa secara lembut di atas tulang gagah ini dan naik ke leher pesakit. Kadang-kadang mereka mempunyai ketulan kelenjar di sini ataupun di sini yang mungkin akan kelihatan, dan mereka juga mungkin walaupun jarang-jarang sekali mempunyai ketulan kelenjar yang berada di sini, ya. Okey. Apabila kita melihat payudara, kita akan melihat apakah perubahan yang dapat kita lihat, seperti ketulan ataupun lekukan. Ketulan ini lekukan, dan juga perubahan kepada puting, perubahan kepada puting kedua-dua belah, dan juga perubahan pada kulit payudara. Kulit payudara kadang-kadang kelihatan seperti tebal dan seperti kulit oren. Kulit oren, ya. Kita boleh bandingkan dengan kulit buah oren. Dan puting payudara kelihatan termasuk ke dalam. Sebelum ini, puting payudara kadang-kadang sesetengah wanita mempunyai puting yang seperti ini sejak daripada dahulu lagi. Jika ianya begitu, mungkin tidak apa. Tetapi yang menjadi masalahnya jika puting ini termasuk ke dalam
dalam masa waktu yang sebentar ataupun beberapa bulan kebelakangan ini sahaja. Tiba-tiba dia pesakit berkata, oh puting saya termasuk ke dalam lah doktor, dan ini baru saja berlaku dalam 3-4 bulan yang lepas. Yang ini kita kena berasa dalam hati yang ianya mungkin meragukan, ya. Satu lagi, mungkin apabila kita membuat picitan kepada nipple ataupun puting, kita minta pesakit buatlah sebab takut kita buat sakit, ya. Dia akan buat dan tunjukkan mungkin yang keluar itu adalah lelehan, pendarahan ataupun lelehan seperti air kekuningan yang cair begitu. Yang itu juga boleh kita lihat. Kadang-kadang ada pesakit yang mempunyai payudara yang agak lanjut sedikit. Kita minta pesakit tolong selak di bawah payudara ini, naikkan payudara ke atas supaya dapat melihat inframammary fold, sebab kadang-kadang di bawah ini juga ada ketulan yang sudah berkudis tapi tak perasan sebab ianya terlindung dengan fold, sebab dia hang out ataupun tergantung keluar begitu. Okey, setelah mendapat sedikit pengetahuan tentang cara-cara untuk membuat pemeriksaan payudara ini, saya harap anda semua dapat membuat pemeriksaan ini kepada mereka yang datang mengadu dengan masalah payudara kepada anda, dan juga mungkin boleh diaplikasikan kepada saudara mara ataupun mereka yang ingin bertanya kepada anda semua. Dengan itu, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, harapnya perempuan semua dapat melihat video yang telah saya dan juga Kak Su pancarkan tadi. Pemeriksaan payudara yang tadi tu mungkin klinikal, yang mana orang lain ataupun pakar ataupun jurawat ataupun train person untuk melakukannya. Walau bagaimanapun, kita nak melakukan pemeriksaan payudara sendiri juga menggunakan konsep yang sama, yang mana ia juga dilakukan seperti yang Miss Wan telah explain tadi, dalam 2 minggu selepas haid ataupun 2 minggu sebelum haid. Tu actually about the same time lah, sebab haid kita akan datang dalam masa 4 minggu 2 minggu selepas dan 2 minggu sebelum tu ada lebih kurang sama. Dan kita lakukan di hadapan cermin di bilik air. Kalau Kak Su boleh share balik flip card tadi yang the area tu, boleh ke? Okay, sekejap ya. Kat tengah sikit kan. Flip card. Saya setujulah daripada PKN. Boleh tak minta share video doktor dalam apa, sebab menarik sangatlah. Boleh insya-Allah minta dengan Kak Su nanti. Yang mana satu, Miss? Pemeriksaan payudara sendiri belakang sikit ya. Lagi. Dah habis. Ada gambar kotak tadi. Depannya. Ni, okey. Macam yang samalah macam yang saya jelaskan tadi tentang pemeriksaan kepada orang lain. Tapi bila sendiri pun lebih kurang sama. Cumanya kita periksa sendiri di hadapan cermin kerana kita nak lihat sendirilah yang simetri ataupun tidak payudara kita tu, dan buat di bilik air lah. Kalau di luar bilik air, kalau masa orang tak ada lah ya. Lepas tu buat manuver seperti yang dikatakan tadi, seperti mengangkat tangan kedua-dua belah di
melepasi kepala untuk melihat payudara itu naik dengan serentak, simetri atau tidak. Lepas tu cekap pinggang sama ada simetri atau tidak. Reverse. Okey. Yang ni pula. Okey, jadi kita nampak dia sama nipple in profile, sama ke tidak kedua-dua belah. Kadang-kadang kita tak perasan nipple kita ni mungkin tidak memandang ke tempat yang sama ataupun payudara itu besar sebelah, sebab ada setengah-setengah ibu-ibu anak-anak dia prefer baby lah, prefer breast belah kanan aja. Belah kiri tu by some reason dia tak nak ataupun terbalik lah. Jadi selalunya breast yang kita guna untuk breastfeeding ni akan lebih besar daripada breast yang satu lagi. Jadi lepas ni masing-masing boleh try tengok macam mana. Nipple akan putih akan melihat ke tempat yang sama, ataupun bila dua-dua tengok belah kiri, dua-dua akan bila dua-dua memandang keluar dia akan selalunya simetri ya. Dan angkat tangan dan cekap pinggang, tengok jika ada ketulan yang lebih kelihatan lah ataupun lebih obvious selepas kita cekap pinggang tu, sebab cekap pinggang yang tekan tu akan membuatkan otot pectoralis major muscle di depan ni lebih contract, tegang. Jadi dia kalau benda-benda ada ketulan melekat kat dia, dia akan lebih obvious. Lepas tu jika untuk pemeriksaan disebabkan oleh kita nak periksa sendiri, kita selalunya kita baring sebab nanti kita akan letak satu towel kecil macam face ataupun hand towel tu, kita lipat-lipat dan di bantal kecil letak di belakang bahu kita ya, dia nampak ternaik sedikit. Dan kita periksa cara macam tadi, sama ada pusingan jam ataupun zigzag ataupun wedges. Wedges tu macam potongan pizza lah, mengikut jejari supaya kita tak miss ataupun tidak tertinggal mana-mana bahagian. Dan selepas itu Miss, ya, di PUGK tu ada masalah. Rasanya jadi Miss tunggu sekejap, dia orang nak masuk balik. okey, boleh. Okey, dah masuk ke? Nampak dah ada tu. Boleh dengar tak? Okey, dah masuk ke? Okey, dah masuk ke Miss? Dah masuk Miss. Okey. Ini cara pemeriksaan payudara sendiri ya. Saya sambung dengan pemeriksaan sentuhan. Tadi kita lihat di depan cermin ya. Di depan cermin kita berdiri ataupun duduk. Apabila dah habis pemerhatian, kita tengok, kita buat secara sentuh dan picit. Yang ini kita buat secara baring disebabkan oleh supaya kita lebih relax lah. Baring dan letak tangan di belakang kepala dan letak satu bantal kecil di bawah bahu belah yang diperiksa. Jika kita periksa belah kiri, guna tangan kanan, letak towel kecil yang dilipat, jangan towel besar yang kita buat kemban tu sebab dia besar sangat. Yang kecil je, hand towel ataupun face towel yang lebih kurang 1 kaki kali 2 kaki tu. Supaya payudara tu ternaik sedikit. Jadi kita buat periksa ikut jam ataupun ikut wedges ataupun zigzag. Dan kita sambung di belah kanan pula menggunakan tangan kiri lah pula. Dan picitan tu kita boleh buat semasa di hadapan cermin juga, sebab untuk melihat sama ada keluar cair-cair itu datang daripada satu apa kita panggil rongga susu rongga susu. Tak.
susu, sebab kadang-kadang jika yang pernah memberi susu badan sebelum ni, kita tahu kan kalau kita memberi breastfeeding ataupun susu badan tu, susu bukan datang keluar daripada satu rongga saja kan, dia keluar daripada banyak-banyak rongga. Jadi begitu juga dengan cairan, kadang-kadang dia keluar daripada banyak-banyak rongga, selalunya adalah fisiologikal, dan kadang-kadang bila dia keluar daripada satu rongga, mungkin dia ada masalah di sebaliknya, sebab tu dia keluar daripada satu rongga susu saja. Dan di bahagian ketiak mungkin susah untuk kita periksa sendiri, jadi kita periksa dari luar sahajalah, dan tengok, dan jarang-jarang sekali pesakit yang memeriksa sendiri boleh berjumpa dengan butir di bawah ketiak jika ada, kecuali butir itu terlampau besar. Dan jangan takut, setengah-setengah pesakit ada kita panggil accessory breast ataupun payudara tambahan, disebabkan di bawah ketiak kita ni ada sel payudara itu sendiri, dan selepas mengandung, selepas memberi susu badan, kadang-kadang sel ini juga akan membesar fisiologikal. Jadi selepas habis breastfeeding, bawah ketiak tu masih ada lagi lebihan accessory breast yang masih tak 100% kecut lagi, sampai bila-bila lah kadang-kadang ya. Dan selalunya payudara di bawah ketiak ni kita panggil accessory breast atau accessory payudara accessory ataupun kelenjar tambahan. Di situ boleh juga sakit setiap bulan mengikut kita punya menses, haid, pusingan haid kita ya. Jadi jangan risau, tapi kadang-kadang di situ juga boleh ada butir, dan itu kita akan jika dapat kita periksa ada ragu-ragu lah ada butir ke tidak di situ, kita datang berjumpa dengan kita panggil healthcare worker lah, ataupun pusat kesihatan terdekat, dan dapatkan pemeriksaan. Dan juga selalunya kalau yang di bawah leher tu pun jarang jugalah boleh diperiksa secara sendiri, tetapi kita cuba juga di pangkal leher dan juga di sepanjang leher kita kadang-kadang ada kelenjar. Itu yang kalau kita periksa sendirilah. Yang tadi tu kalau periksa orang lain, untuk kita punya personel di klinik Persat ataupun di PPKN juga selalunya ada nurses di situ ya. Dan juga kita nak sampaikan jugalah kepada peserta-peserta daripada bakat juga yang boleh beri pengetahuan ini kepada anak-anak buah yang lain. Sekian saja daripada saya untuk hari ini, dan jika ada apa-apa pertanyaan boleh dimajukan selalu atas sekarang ataupun selepas program ini, di akhir program ini juga boleh, ataupun di chat box. Para peserta dialu-alukan untuk sebarang pertanyaan, tetapi jika masih terfikir-fikir apa persoalan yang ingin diajui, bolehlah berbuat demikian di hujung program ataupun boleh menaip di ruangan chat box.